Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam siri Nota Bijak bagi mata pelajaran Pendidikan Jasmani tahun 4. Kali ini kita akan membincangkan tentang Unit 7, Keselamatan Diutamakan, dengan tajuknya Bakat Terpendam. Bersama saya, Cikgu MHS. Standard kandungan kita pada kali ini adalah 1.13. Melakukan kemahiran renang dengan lakuan yang betul. 2.13. Mengaplikasikan konsep pergerakan dan prinsip mekanik dalam kemahiran renang. Manakala, standard pembelajaran kita adalah 1.13.1. Melakukan aksi tangan kuat rangkak dengan bantuan dan bernafas. 1.13.2 melakukan kuat rangkak dan 2.13.1 menyatakan perkaitan antara pergerakan kaki dan tangan dengan pernafasan dalam kuat rangkak. Isi pembelajaran kita pada kali ini merujuk halaman 52 dan 53, buku teks Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan tahun 4. Mari kita baca bersama-sama apakah yang tertulis di buku teks kamu. Haikal dan Manimaran sedang berlatih aksi kuat rangkak dengan alat bantuan. Berdasarkan gambar yang kita lihat di halaman 52 buku teks kamu, kita akan membincangkan tentang alat bantuan yang digunakan sewaktu berenang aksi kuat rangkak. Yang kedua, kita akan membincangkan tentang teknik melakukan aksi kuat rangkak. Manakala yang ketiga, kita akan membincangkan tentang perkaitan antara pergerakan kaki dan tangan dengan pernafasan dalam kuat rangkak. Terlebih dahulu, mari kita mengenali apakah yang dimaksudkan dengan aksi kuat rangkak. Ini adalah gambar yang kamu boleh rujuk untuk melihat secara jelas tentang aksi kuat rangkak. Gaya ini merupakan salah satu cara berenang yang diajar kepada individu yang baru mula belajar berenang. Kuat rangkak melibatkan pergerakan tangan ke hadapan secara berselang-seli dengan pergerakan kaki yang beritma dan berterusan. Badan perenang mestilah sentiasa selari dengan permukaan air dengan kepala mendongak ke sisi untuk bernafas selepas satu kuak atau putaran tangan penuh dilakukan. Seterusnya, mari kita lihat apakah alat bantuan yang boleh kita gunakan sewaktu kita melakukan aksi kuat rangkak. Ini adalah alat pertama yang kita boleh gunakan semasa kita melakukan aksi kuat rangkak. Apakah nama alat ini? Alat ini dinamakan dengan panggilan pull buoy. Mari kita lihat bagaimana pull buoy boleh digunakan semasa kita melakukan aksi kuat rangkak. Cuba kita lihat gambar ini dan gambar yang kedua ini, di mana kedudukan bahan ataupun alat pull buoy itu diletakkan sewaktu perenang melakukan aksi kuat rangkap. Ya,
Pull buoy diletakkan di celah kaki kedua-dua belah kaki perenang sewaktu perenang itu melakukan aksi kuak rangkap. Kita lihat pula apa dia alat bantuan yang kedua. Ini alat bantuan yang kedua. Apakah nama alat ini? Alat ini dikenali dengan panggilan papan keribas. Mari kita lihat bagaimana papan keribas digunakan sewaktu perenang melakukan aksi kuak rangkap. Ini kamu boleh lihat dengan jelas bahawa papan keribas digunakan di bahagian hadapan, di mana tangan diletakkan di atas papan keribas sambil kaki mengayuh ke dalam air. Ini gambar yang kedua, gambar yang sama bagaimana papan keribas itu digunakan semasa aksi kuak rangkap. Seterusnya, cikgu mahu kamu fokus tentang bagaimana kuak rangkap ini dilakukan atau dengan kata lain kita akan mempelajari secara terperinci tentang teknik melakukan kuak rangkap. Gambar ini boleh kamu lihat di buku teks kamu sebenarnya. Kita akan belajar bagaimana kuak rangkap ini dilakukan langkah demi langkah. Langkah yang pertama, perenang harus meniarapkan badannya dan mengapungkan badan. Kemudian jangkau tangan ke hadapan. Yang kedua, kuatkan tangan secara selang-seli. Lakukan tendangan keribas. Cuba lihat di bahagian kaki itu kamu nampak anak panah berwarna kuning. Di situ bermaksud perenang itu sedang melakukan tendangan keribas. Yang ketiga, ambil nafas ketika muka ditolehkan ke sisi. Dan yang keempat, kuak tangan. Tegakkan kembali kepala. Hembus nafas. Jadi, keempat-empat proses tadi adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh perenang semasa mereka melakukan aksi kuak rangkap. Jika kamu lihat juga dalam gambar, perenang ini menggunakan pull buoy sebagai alat bantuan untuk membantunya ketika melakukan kuak rangkap. Di samping itu, cikgu juga akan menerangkan tentang perkaitan antara pergerakan kaki dan tangan dengan pernafasan dalam kuak rangkap. Jika kamu lihat dalam gambar yang ketiga, bagaimana peserta tersebut atau perenang tersebut mengambil nafas dengan menolehkan mukanya ke sisi. Dan kita cuba kaitkan bagaimana pergerakan kaki dan tangan boleh dikaitkan dengan pengambilan nafas ketika kuak rangkap. Ia melibatkan gerakan kombinasi tangan, kaki dan pernafasan. Kaki terus bergerak tanpa henti ke atas dan ke bawah. Seperti yang diterangkan dalam gambar tadi dinamakan tendangan keribas. Pengambilan nafas dilakukan ketika tangan kiri dibawa ke hadapan untuk masuk ke dalam air dan kedudukan tangan kanan di permukaan air. Dalam posisi ini, naikkan kepala ke kiri untuk mengambil nafas. Jadi, itulah dia situasi di mana perenang perlu lakukan ketika ingin mengambil nafas sewaktu beraksi dalam kuak rangkap.
Seterusnya, mari kita lihat gambar tentang pertandingan kuak rangkap yang sedang dilakukan berdasarkan gambar yang terdapat di buku teks kamu. Bagaimanakah pertandingan ini dijalankan? Kita lihat peraturan-peraturan pertandingan ini. Yang pertama, bahagikan murid kepada kumpulan kecil. Yang kedua, berenang aksi kuak rangkap hingga ke tebing kolam. Masukkan gelang getah ke dalam kon. Jika kamu lihat pada gambar, terdapat gelang getah disusun di tebing kolam berserta dengan kon yang berwarna merah. Yang ketiga, pemenang ialah perenang yang mula-mula memasukkan gelang getah pada kon. Jadi, perenang yang pertama sekali mencapai gelang getah dan berjaya memasukkan ke dalam kon yang disediakan, maka perenang itu dikira sebagai pemenang. Yang keempat, pemenang setiap kumpulan akan bertanding lagi untuk menentukan juara kelas. Jadi, kita buat saringan untuk pertandingan kuak rangkap ini, di mana pemenang-pemenang akan dikumpulkan sekali lagi untuk dijalankan pertandingan akhir bagi menentukan pemenang keseluruhan. Sambil itu, cikgu mahu kita perhatikan terdapat informasi di halaman 52 buku teks kamu. Apakah informasi tersebut? Kita boleh melakukan aksi kuak rangkap dengan menggunakan sokongan, papan keribas dan pull boy. Maksudnya, pertandingan ini sudah semestinya menggunakan aksi kuak rangkap. Tapi kita sedia maklum, mungkin ada murid-murid yang masih belum menguasai teknik kuak rangkap. Maka, kita benarkan untuk peserta-peserta menggunakan alat bantuan seperti papan keribas dan pull boy. Sebelum kita menamatkan perbincangan kita, cikgu telah menyediakan latihan untuk kamu selesaikan dalam uji minda. Terdapat dua jenis latihan yang kamu perlu selesaikan. Soalan yang pertama, berdasarkan gambar-gambar yang kamu lihat, terdapat 4 keping gambar itu, tuliskan aksi kuak rangkap gambar-gambar di bawah. Maksudnya, kamu kena menceritakan semula tentang teknik ataupun langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh perenang sewaktu mereka melakukan aksi kuak rangkap. Ini ada kita bincangkan tadi pada awal perbincangan kita. Soalan yang kedua, namakan alat bantuan yang digunakan semasa melakukan aksi kuak rangkap. Berdasarkan dua gambar yang cikgu letakkan di situ, kamu hanya perlu menamakan alat yang digunakan oleh perenang-perenang tersebut di ruang jawapan. Latihan ini nanti kamu boleh tulis dan jawab di buku latihan kamu. Alhamdulillah, selesai sudah perbincangan kita tentang tajuk bakat terpendam, di mana kita telah membincangkan dengan terperinci tentang acara renang aksi kuak rangkap. Perbincangan kita tadi adalah menggunakan rujukan buku teks Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan tahun 4 halaman 52 dan 53. Semoga apa yang disampaikan tadi akan memberi manfaat kepada
anda semua. Seperti biasa, jangan lupa like video ini dan subscribe My Sana Sini channel. Bahan menarik, murid tertarik, pasti hasilnya terbaik. Bertemu lagi kita pada masa akan datang. Sekian, terima kasih.